Malam ni nak baca satu ayat Quran yang tuan-tuan sering dengar. Itulah daripada surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ni pendek sahaja tapi amat baik sekali untuk kita menghayatinya. Kerana Quran ni tuan-tuan, di samping kita membacanya, hendaklah kita juga memahami apa yang kita baca, atau dalam arti kata lain menghayatinya. Istilah Arabnya kita panggil tadabbur. Dan ini ditegakkan oleh ulama-ulama kita, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam buku zikir besar beliau yang bernama Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar. Antara buku the best lah untuk kita belajar. Dia kata dalam bab tilawatil Quran, dia ada banyak babnya. Salah satu ialah tentang tilawah Quran. Dia bukan satu bab tau, satu kitab. Kitab tilawatil Quran, ya. Dia sebut awal-awal lagi, "I'lam anna afdala zikri tilawatul Quran." Ketahuilah bahawa seafdal-afdal zikir ialah membaca Quran. Ini di sisi majoriti para ulama. Zikir ni afdal dia baca Quran. Lebih afdal daripada tasbih, lebih afdal daripada tahmid, lebih afdal daripada takbir, ya. Dan begitu juga dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, ya, ataupun selawat atau seumpama. Tapi kata Nawawi rahimahullah, wa annal matlub min at-tilawati at-tadabbur. Tetapi yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran itu ialah tadabbur, yakni menghayati maksudnya. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran memang dapat pahala, every single letter, setiap huruf tu tuan-tuan dapat 10 kan. Tapi kalau tuan-tuan dapat memahami, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala gandakan pahalanya. Dan afalah manfaat kepada ayat itu sendiri ialah untuk kita memahaminya, menghayatinya, dan at the end kita mengamalkan, ya. Balik pada ayat yang saya baca pada peringkat awal tadi, surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ni pendek saja. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan, ataupun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa yang tuan-tuan faham daripada ayat ini? Kita nak menghayati ayat Quran kan? Oh, Allah Ta'ala nak bagi tahu kita, dia tidak ciptakan kita, jin dan manusia lah, melainkan untuk beribadah kepadanya. Mungkin orang yang baca ayat ni, sebahagian, bila dia lihat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," lihat terjemahan saja kan? Terjemahan ni biasa dia tak ada huraian. Dia tulis gitu je lah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Setakat tu je lah. Mungkin ada orang baca, dia faham, oh ibadah ni maksud semayang kot, ya? Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dalam braket semayang. Tak tepat, ya? Kerana kalau Allah Ta'ala ciptakan kita untuk semayang, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan bukan hanya every single hour, tapi every single minute kita kena semayang. Kalau Allah Ta'ala cipta kita untuk semayang lah. Tuan-tuan bangun pagi, tuan-tuan tak boleh buat benda lain, tuan-tuan semayang aja. Kalau Allah Ta'ala ciptakan kita untuk solat, semata-mata untuk solat lah, which is not. Tidak, ya? Kerana solat ibadah. Tapi ibadah bukan semestinya solat, ataupun bukan hanya solat. Okey, mari second person, orang kedua, dia baca ayat ni. "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Oh, mungkin dia ingat ibadah di sini maksud puasa kot. Tak. Kalau Allah Ta'ala maksudkan ibadah di sini puasa, nescaya tuan-tuan takkan bertemu dengan puasa Ramadan semata-mata. Tuan-tuan kena puasa bukan hanya every month atau every specific month, tuan-tuan kena puasa hari-hari. Tapi tidak. Begitu juga kalau setengah orang, bila dia baca ayat ni, dia ingat ibadah ni haji kot. Tak. Nescaya kalau yang dimaksudkan dalam ayat ni haji, ibadah ni haji, nescaya tuan-tuan akan haji every single year. Which is not. Haji ni wajib sepanjang umur kita sekali saja. Itu pun kalau kita mampulah. Dari sudut harta, kesihatan yang macam mana. Ya. Sebab itu ulama kita tuan-tuan, dia karang buku khas tentang ibadah. Buku fiqh itu satu hal lah, nak cerita hukum semayang, hukum puasa, hukum zakat tu lain. Ini dikarang tentang prinsip dan falsafah ibadah dalam Islam. Antaranya dalam konteks moden ialah almarhum ataupun Allah yarham Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala. Dia ada satu buku yang bagus. Qardawi memang ulama bertaraf dunia yang sepatutnya kita baca buku-buku beliau.
Buku dia setelah dia wafat dijadikan ensiklopedia. 200 lebih karangan beliau, karya beliau. Salah satu buku dia yang bagus ialah Al-Ibadatu fil Islam. The Worshipping in Islamic Religion. Dia menerangkan kepada kita tentang apa itu ibadah, yang merujuk kepada ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut ibadah. Salah satu ayat ni lah. Banyaklah yang dinyatakan oleh beliau. Salah satu ialah ibadah-ibadah ni apa benda. Ada orang ingat ibadah ni semayang sahaja, ataupun puasa sahaja, haji sahaja. Ya tak? Sedangkan ibadah dalam Islam dia luas. Dia bukan hanya perkara yang melibatkan Quran yang seperti itu, ataupun diistilahkan oleh para ulama kita ibadah khususiyah. Itu ibadah juga. Tapi Allah Ta'ala tak cipta kita hanya untuk ibadah-ibadah itu sahaja. Makan harus. Tapi kalau kita makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, tak? Makan pula bersederhana, tak adalah bantai sampai 3-4 pinggan. Dia jadi ibadah. Tidur bukan semayang. Tidur lah. Tapi tidur dalam keadaan wudu. Ya tak? Tidur baca zikir, baca ayat kursi, baca 3 kul, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tidur di dalam kanan menghadap ke arah kiblat. Maka kita tidur dalam ibadah. Nabi kata kalau awak mati dalam iman. Kerohanian ni memang ibadah lah, semayang, puasa, zakat, haji. Ya tak? Tapi orang lain pun memang ada banyak nilai ibadah di situ. Buku Al-Bayan yang kita pernah kongsi, kita belajar tentang qada hajat. Berak je tuan-tuan, kecing je tuan-tuan, tapi ibadah tu. Betul tak? Nak masuk tandas, bismillah. Lepas tu Allahumma barik lana. Tu nak makan. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Masuk kaki gigi. Betul tak? Sampai keluar. Qada hajat ada 30 lebih sunnah tuan-tuan. Kalau campur hadis sahih, hadis dhaif, 30 lebih. Dan begitulah hal-hal lain. Belajar ibadah. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang melalui satu jalan kerana dia nak belajar, merantau. Bukan merantau. Mana dia keluarlah daripada rumah dia nak pergi belajar. Kalau jauh merantau, kalau dekat-dekat ni bukan merantau lah. Rumah depan surau merantau apa. Tapi masih berjalan nak pergi belajar. Nabi kata Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Ibadah, belajar ibadah. Nah, Haji jadi pengurusi surau dah banyak penggal. Saya ingat selama saya mengajar sini, Haji pengurusi kan sampai sekarang. Ibadah. Silat-silat Haji masuk syurga bukan kerana semayang dia. Kerana masuk syurga ni semayang aja je. Boleh jadi Haji masuk syurga bukan kerana puasa dia, tapi dia masuk syurga kerana jadi pengurusi surau. Tak mustahil. Kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang masuk syurga tuan-tuan hanya kerana dia menebang sebatang pokok yang menghalang laluan orang ramai. Dakhala rajulun al-jannata li syajaratin qata'aha tu'zi an-nas awil muslimin. Nasrani muslim. Nabi kata ada lelaki yang masuk syurga hanya kerana dia memotong sebatang pokok di mana pokok itu menghalangi jalan-jalan orang ramai. Kerana Islam melarang kita menyusahkan orang lain. Kalau kita hilangkan kesusahan itu, besar pahala di sisi Allah. Lepas tu Haji dah berapa lama dia ada urus surau, memudahkan urusan ibadah tuan-tuan. Ya tak? Ada orang tuan-tuan kerja dia bagi hutang ke orang aja. Tuan-tuan belajarlah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu buku yang bagus. Ada 370 bab dalam tu, merangkumi seluruh lapangan kehidupan kita. Dalam bab hutang ada hadisnya. Kita belajar muamalat lebih lagi lah ada hadis itu yang diriwayatkan oleh Huzaifah dalam Sahih Muslim. Ada orang tuan-tuan semayang bukan kata sikit, tak duk semayang. Puasa tak duk. Sehingga bila malaikat berkata amil taminal khairi syai'an, mu masa hidup dulu ada buat kerja baik ke? Amalan baik, ibadah kamu ada buat dah? La, aku tak pernah buat. Loh teruk benar dia ni. Teruk dah aku lagi. Aku semayang juga. Surau mari juga. Kuliah duduk juga. Jajah aku pun. Dia duk. Dia kata duk. Hadis tu kata la. Malaikat kata ke dia, tazakkar. Ingatlah. Teruk doa mu ni. Saya kata teruk doa. Malaikat tak kata gitu. Malaikat kata ingat kat sikit. Tazakkar. Remember. Cuba ingat. Tak okeylah mu hidup 40-50 tahun tak ada satu kebaikan yang kamu buat. Dia pun kata kuntu udayinun nas. Fakuntu amur fityati. Aku ni memberi hutang kepada orang dan aku suruh budak-budak aku buat pergi hutang tu.
anziru 'anil musir wa tajawazu 'anil mu'sir. Kalau orang tu tak mampu, bagi dia tempoh. Yalah, orang butang ni kadang-kadang bukan dia mampu all the time, kadang dia tak mampu kan, bagi tempoh lagi. Dan kalau dia tak mampu lagi, aku lepaskan. Dah tak mampu sangat, asal minta hutang je tak boleh bayar. Asal minta hutang je tak boleh bayar. Member selekeh, dah tak kerja, tak apa, duit tak ada kan. Alah, tak apalah, halal kan lah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, tajawazu anhu, sebagaimana dia telah memberi keringanan kepada manusia-manusia yang lain dari sudut hutang dia tu, maka kau beri keringanan kepadanya. Dalam arti kata lain, Allah Ta'ala benarkan dia masuk syurga. Senang-senang aja masuk syurga. Ya tak? Jadi konsep ibadah ni luas. Sebab itu banyaklah yang dibincangkan oleh beliau. Tapi yang terutama dia mendefinisikan. Yang dimaksudkan dengan ibadah ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Kata Qardawi, sebenarnya dia petik daripada buku Ibadah Ibn Taymiyah. Ibadah-ibadah ni bukan hanya ibadah khususiah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi semua lapangan kehidupan kita yang mana ia disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita jangan pandang remeh kepada setiap kebaikan yang ada. Dan ini yang diajar oleh Nabi. Seperti yang baginda sebutlah hadis Tirmizi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu memandang remeh kepada setiap kebaikan yang kamu lakukan, walaupun sekadar kamu senyum kepada saudara kamu. Silat-silat dengan sebab tuan-tuan senyum kepada saudara tuan-tuan tu, tuan-tuan masuk syurga. Mana tahu? Dan Nabi kata jangan kamu pandang remeh. Jangan duk lihat ibadah yang besar-besar. Sembahyang, mulai 20 rakaat. Memang kena buat 20 pun. Kalau ikut Selangor KL sebab KL kan. Kalau Selangor Sultan sebab 20 majlis agama pun, tapi banyak buat 8 pun. Ya tak apalah kan. Baca Quran, khatam, bagus. Tapi kita kena faham juga bahawa ibadah bukan hanya khususnya seumpama itu, tapi juga perkara-perkara yang lain. Kita ada kerohanian, waktu kita belajarlah sembahyang, puasa, zakat, haji. Kita ada kekeluargaan. Ada begitulah yang lain seperti kemasyarakatan. Kita buat kerja gotong royong surau, kita bantu-bantu sama kita kat surau ni. Saya kan mamak galakkan. Hatta saya dulu pun pernah jadi fungsi surau 2 Penggal, timbalan nazir masjid. Saya dah 4-5 tahun ni dah busy sikit. Tapi sebelum ni saya memang berbakti dan berkhidmat di komuniti saya. Dan saya pun harap begitulah pada tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala. Yang penting ialah kita kena faham bahawa Allah Ta'ala menjadikan kita untuk beribadah kepadanya, dan ibadah ni konsep dia luas. Tuan-tuan bekerja, ibadah. Tuan-tuan berniaga, ibadah. At-tajirus sadukul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Dalam hadis Tirmizi, Nabi kata peniaga-peniaga yang jujur esok-esok pada hari kiamat, dia akan bersama para nabi. Tuan-tuan semayang belum tentu duduk dengan nabi. Tidak? Dia akan bersama dengan para siddiqin, para sahabat yang rapat-rapat dengan Rasulullah. Dan dia juga akan bersama dengan orang-orang syahid, syuhada. Kita boleh tentu dengan syuhada. Tapi kalau kita jadi peniaga yang jujur, itu jaminan daripada Rasulullah SAW. Ini bukan Ustaz Hasan kata, Nabi kata. Sebab itu kalau meniaga jangan menipu. Jujur. Ibadah tu semua ada nilai ibadah yang Allah Ta'ala jadikan. Sebab Allah Ta'ala kata, aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Maka Allah Ta'ala jadikan setiap gerak-gerik kita semua ada nilai ibadah. InsyaAllah Ta'ala.